Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru selesai PRN 6 buah negeri, kita mulai digemparkan pula dengan rampasan kuasa di sebuah negeri, yaitu Perak. Dikabarkan bakal ada rampasan kuasa atau menumbangkan kerajaan di sana. Apa yang akan terjadi? Ikuti terus ulasan kali ini. Tapi sebelum itu, bantu saya tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda untuk aktiviti-aktiviti yang tidak disukai oleh rakyat ini, yaitu aktiviti tumbang-menumbang. Hanya yang berkeuntungan menurut netizen adalah orang yang mendapat tempat, kuasa dan juga kedudukan. Tapi bagi rakyat adalah kerugian kerana tidak ada apa-apa faedahnya apabila kepimpinan sering kali bertukar ganti, menyebabkan para pelabur pun tidak berminat, bahkan dasar pun tidak dapat dilaksana kerana belum sampai pun 5 tahun perkhidmatan sudah dicantas di tengah jalan. Bayangkan rumah anda nak bina tapi tak sempat siap dah dicantas orang lain untuk dibina pula. Apa jadi dengan rumah tu? Dia akan jadi siap mungkin, tapi di sana kita akan nampak kejadiannya rumah yang entah apa-apa jadinya. Tapi kali ini cerita pula berlaku di Perak apabila Menteri Besar Perak Saarani mengakui memang ada usaha dirancang untuk menggulingkan kerajaan perpaduan Perak. Siapalah agak-agaknya orang yang kepingin sangat kuasa ini ya. Siapalah agak-agaknya orang-orang yang terlalu sangat tak sabar sangat nak mendapat kuasa ni. Sepatutnya nak mendapatkan kuasa kena tunggulah pilihan raya. Tak lama pun, paling lama pun 5 tahun, paling cepat 4 tahun, ada juga yang 3 tahun. Tapi perbuatan menggulingkan kerajaan di tengah-tengah penggal ini adalah perbuatan yang pada pendapat saya perbuatan yang tak boleh diterima, tak boleh kita cerna, tak boleh kita proses lah, tak boleh move on lah kan. Kenapa? Macam mana? Sebab ianya boleh menyebabkan kerajaan itu kucar-kacir dan tidak stabil. Menteri Besar Perak Saarani Mohamad mendakwa memang wujud usaha pihak tertentu untuk menggulingkan pentadbiran kerajaan negeri sekarang. Dan untuk maklumat anda sekarang, kerajaan perpaduan yang ada di Perak itu ialah melibatkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi, yang menjadi persoalan kita ini ialah siapakah pihak tertentu yang dimaksudkan oleh Saarani ini yang mahu menggulingkan pentadbiran kerajaan negeri ini. Kepingin sangat nak kerajaan cepat, inilah yang mereka lakukan. Dakwa Saarani, sekurang-kurangnya ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN sedang cuba dipujuk untuk berpaling tadah memberikan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Nampaknya mereka tak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya PRN negeri sebab mereka mengharapkan jika PN merempas 6 negeri bermakna dia nak gambarkan satu gelombang baru penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Tetapi itu tidak berlaku. Yang mana hanya status quo dapat dikekalkan, yaitu di kerajaan Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala PH pula masih mengekalkan status quo di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Kata Saarani selepas mengadakan pertemuan dengan adun kerajaan perpaduan Perak di Ipoh. Atas sebab itulah, kata Saarani, dia mengadakan perjumpaan dengan semua adun kerajaan bagi mengelakkan muncul perasaan saling mengesaki antara satu dengan lain. Kata adun Kota Tampan itu lagi, mereka adalah orang yang setia dalam penubuhan kerajaan perpaduan. Selepas PRU 15 pada November tahun lalu, BN dan PH mengadakan kerjasama untuk membentuk blok majoriti 33 kerusi di DUN sebelum menubuhkan kerajaan negeri. Dewan Undangan Negeri Perak mempunyai 59 kerusi DUN dan memerlukan sekurang-kurangnya 30 kerusi untuk mana-mana parti politik meraih majoriti muda. PN memenangi 26 kerusi DUN pada November 2022. Rupa-rupanya inilah yang mereka rancang, mau memancing 4 ahli Dewan Undangan Negeri Perak daripada Barisan Nasional atau PH untuk dapat memintas menggulingkan kerajaan Perak. Namun itu tidak berlaku, malang sekali. Perak seperti kebanyakan negeri menguatkuasakan enakmen anti lompat parti dan memiliki undang-undangnya berhubung kekosongan luar jangka.
Bersyukurlah kita kerana undang-undang anti lompat parti telah dikuatkuasakan di beberapa buah negeri dan di parlimen. Di Perak sudah dikuatkuasakan, jadi mungkin inilah yang sebabnya 4 orang itu tidak berjaya dipancing oleh mana-mana pihak. Sarani berkata ke semua keadun kerajaan sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus berdiri teguh mempertahankan kestabilan dalam kerajaan sekarang. Perlu ditegaskan, kata beliau lagi, tindakan menimbulkan persepsi jahat termasuk memomokkan fitnah kononnya Islam dan orang Melayu di negeri ini diambang kemusnahan wajar dihentikan kerana realitinya kepimpinan kerajaan secara kolektif komited mempertahankan keluhuran perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri Perak Darul Rizwan, kata Saarani lagi. Malah kata Saarani lagi, ia boleh menggugat kepercayaan pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri yang sedang pesat berkembang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar. Keputusan permohonan rayuan Najib akhirnya sah ditolak Mahkamah Tinggi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, lama kita tidak mendengar berita cerita tentang Najib Tun Razak berkaitan juga dengan permohonan dan rayuan Najib. Disangkakan Najib akan dikeluarkan dari penjara ataupun akan mendapat kemenangan dalam rayuan-rayuan berkaitan dengan kes-kes mahkamah beliau. Akhirnya hari ini Mahkamah Tinggi mengumumkan keputusan yang tidak dijangka-jangka, yaitu menolak rayuan Najib, dan kini Najib gagal ke tepi sekira dari mengadili perbicaraan kes 1MDB. Hakim Collins Lawrence Sukera akan kekal sebagai hakim dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menghadapi pertuduhan rasuah RM2.28 bilion berkaitan 1MDB. Hal itu berikutan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan Najib pada pagi kemarin. Sebelum ini Najib memohon Sukera menarik diri atas alasan Hakim terbabit pernah menjadi rakan kongsi firma Guaman Zain & Co bersama Jasmine Loh kira-kira 15 tahun yang lalu. Loh sebelum ini menjadi buruan pihak berkuasa berhubung pembabitannya dalam skandal 1MDB dan sudah ditahan pihak berkuasa awal Julai lalu. Sukera berpendapat bahawa hanya kerana pembabitannya dalam pekerjaan lalu bukanlah alasan untuk menunjukkan dia mungkin berat sebelah dalam pengadilan. Katanya lagi, sejak Loh meninggalkan firma Guaman berkenan pada tahun 2008, dia tidak pernah berhubung sama ada secara pribadi atau profesional dengan individu terbabit. Loh pula terlibat sebagai peguam am 1MDB pada 2011. Untuk rekod, Sukera meninggalkan firma itu pada tahun 2014 apabila dia dilantik menjadi hakim. Sukera berkata pasukan pembelaan bukan sahaja gagal menunjukkan wujud sebarang hubungan peribadi atau profesional di antara dia dan Loh, bahkan tidak memberikan bukti sebarang hubungan keuangan atau langsung dengan wanita berkenan. Katanya hal itu dikuatkan dengan fakta bahawa dia berada di jabatan litigasi firma Guaman berkenan, manakala Loh di jabatan yang berurusan dengan hal ehwal korporat. Pagi ini, Sukera juga menolak permohonan peguam bela utama Najib, Muhammad Safi Abdullah, untuk menangguhkan perbicaraan sementara menunggu rayuan mereka di Mahkamah Rayuan bagi mengenepikan hakim terbabit diputuskan. Bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz kemudian mengambil tempat itu di situ untuk menyambung semula pemeriksaan balas oleh Safi. Semasa mendengar permohonan itu semalam, Safi berhujah terdapat risiko berat sebelah di pihak Sukera jika dia terus mengadili kes berkenan. Bagaimanapun timbalan pendakwa raya Kamal Baharin Omar membalas, Loh hanya terlibat dengan 1MDB pada tahun 2011, yaitu 3 tahun selepas dia meninggalkan firma Guaman Zain & Co. Najib menghadapi 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram
membabitkan dana 1MDB bernilai RM2.28 bilion. Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan Low diberkas apabila dia menyerah diri kepada polis selepas menjadi buruan bertahun-tahun lamanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.